Sebelum British masuk, orang Bajau di Semporna hidup mengikut adat dan laut. Tiada pejabat, tiada cop rasmi. Yang mengatur hidup ialah orang tua dan ketua kampung. Perahu bebas keluar masuk, laut dianggap milik bersama. Dalam sistem itu, Panglima Lohari muncul sebagai pemimpin komuniti. Dia bukan penguasa mutlak, tetapi orang tengah yang menjaga keseimbangan. Masalah diselesaikan melalui rundingan, bukan paksaan. Apabila British tiba di Semporna, mereka tidak terus menggunakan kekerasan. Mereka datang sebagai pentadbir, membawa janji keselamatan dan ketentraman. Mereka mencari pemimpin tempatan untuk bekerja sama. Nama Panglima Lohari diketengahkan. British mendekatinya, bukan menentangnya. Lohari memilih bekerja sama demi mengelakkan pertumpahan darah. Dia menjadi pengantara antara British dan orang kampung. Pada peringkat awal, kehadiran British tidak terlalu dirasai. Orang kampung masih menjalani hidup biasa. Laut masih terbuka, perahu masih bergerak. Keadaan kelihatan tenang di permukaan. Keadaan berubah bila British mulai menyentuh laut. Perahu perlu didaftarkan, pergerakan perlu dilapor. Hasil laut mulai dicukai. Apa yang dulu bebas kini dikawal. Orang kampung mulai keliru. Perahu warisan tiba-tiba perlu nombor. Mereka takut belayar tanpa lesen. Panglima Lohari berada di tengah. British mendesak arahan dipatuhi sepenuhnya. Orang kampung pula meminta perlindungan. Lohari sedar, jika ikut semua arahan, rakyatnya terhimpit. Jika menolak, dia dianggap melawan. Lohari tidak menghasut, tidak mengangkat senjata, tidak menentang secara terbuka. Sebaliknya dia melindungi secara senyap. Arahan British sengaja dia tangguhkan, dan kes kecil diselesaikan di kampung. Bagi British, kelembutan itu dilihat sebagai kelemahan. Arahan yang tidak tegas dianggap sabotage. Nada laporan berubah. Lohari tidak lagi dilihat sebagai rakan. Tekanan semakin kuat. Ada yang takut turun ke laut. Ada yang menyembunyikan perahu. Ada yang membayar cukai dengan hasil terakhir. Suasana kampung menjadi tegang dan sunyi. Rundingan mulai diketepikan. Kuasa mulai digunakan. British tidak lagi meminta bantuan Panglima Lohari. Arahan dikeluarkan tanpa kompromi. Semporna dikategorikan sebagai kawasan perlu ditundukkan. Panglima Lohari sadar hubungannya dengan British telah putus, dan suaranya sudah tidak akan didengari lagi. Namun dia tidak melarikan diri. Pada tahun 1901, kapal British SS Normanhurst berlabuh di Semporna. Mesejnya jelas untuk menawan Semporna. Pegawai bersenjata turun ke kampung. Rumah diperiksa, penduduk berada dalam ketakutan. Arahan menyerahkan Panglima Lohari dikeluarkan. Dengan kerisauan akan keselamatan penduduk kampung, Panglima Lohari akhirnya hadir untuk serah diri dan ditangkap. Tiada perbicaraan. Beberapa hari kemudian, Lohari berjaya melarikan diri dari kawalan. Cara pelariannya tidak direkodkan dengan jelas, namun kehilangannya mencabar kuasa British. British tidak hanya mencari Lohari, mereka menghukum penduduk kampung. Orang kampung berlari tanpa arah. Rumah mereka dibakar, menyebabkan ramai penduduk kehilangan keluarga dan harta benda. Ketakutan bertukar menjadi trauma. Lohari akhirnya muncul kembali, bukan untuk menang, tetapi untuk menghentikan penderitaan orang kampung. Dia menyerah diri dan ditahan semula. Selepas penahanannya, British menghentikan keganasan terhadap penduduk. Namun kawalan diperketatkan. Peraturan dikuatkuasakan tanpa rundingan. Laut semakin dikawal. Nama Panglima Lohari perlahan-lahan hilang dari catatan rasmi. Tiada tarikh kematian, tiada laporan hukuman mati. Dalam cerita orang lama, ada yang kata dia dipenjara lama. Ada yang kata dia diasingkan. Ada yang percaya dia hidup sebagai orang biasa. Semua tanpa bukti bertulis. Lohari tidak gugur di medan perang. Dia gugur di antara dua dunia. Dunia adat yang cuba dipertahankan dan dunia kuasa yang tidak bertolak ansur. Dan disitulah kisahnya berakhir.